Education gives us knowledge that can change the world to be a better place. Education measures the true wealth of a human being. With the rapid changes in today's world, we are competing with each other to strive for a better future. But not everyone can afford to compete, especially when it comes to financial ability. For those who are looking for best quality learning experience, they will look at different paths from the others. People always tend to associate the best education and learning with higher costs. Now we want to change the perception and shift the paradigm. We want people to know that furthering one's studies is no longer expensive or a luxury. We want to create high quality education at affordable cost to all aspiring students. Innovative International College is a certified private and independent college approved by the Government of Malaysia. It is now offering challenging and innovative programs for local and international students at affordable fees. In 1999, Innovative International College was established at Petaling Jaya through an international partnership. It provides high-quality education with an enriching learning experience. Innovative International College is committed to make education fully accessible to everyone, especially Malaysian. We want to create a future where everyone has the benefit of a good education. This is our vision and mission. After several excellent years, Innovative International College has started a new chapter. In 2018, Innovative International College moved to Kelana Jaya, an excellent location for an educational institute. Its teaching experience and expertise grew with more local and international collaboration. Kolej Antarabangsa Inovatif atau lebih dikenali sebagai IIC adalah sebuah institusi pendidikan tinggi swasta yang berdaftar di bawah Akta IPTX 1946. IIC menawarkan pelbagai program di peringkat sijil, diploma dan juga ijazah sarjana muda dengan kerjasama universiti awam. IIC menawarkan bidang-bidang yang mempunyai permintaan yang tinggi di pasar kerja, iaitu pelancongan, hospitality, teknologi maklumat, perbankan Islam dan juga perniagaan. Fasiliti dan kualiti pengajaran dan pembelajaran adalah setanding dengan universiti awam. Ia dapat dibuktikan melalui penawaran program-program kerjasama bersama Universiti Utara Malaysia dan juga Universiti Putra Malaysia di peringkat diploma dan juga ijazah sarjana muda. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat pagi. Bersamaan dengan 31 Mei 2020. Wah, cepatnya masa berlalu. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bersiaran langsung bersama saya, Puan Syahwati binti Umar, Ketua Eksekutif Kolej Antarabangsa Inovatif. Ya. Hari ini kita sembang-sembang inovatif sahaja ya. Okey, insya-Allah bersama dengan saya adalah Encik Muhammad Anas Muhammad Bukhari, kita punya Vice President. Assalamualaikum Encik Muhammad Anas. Ya, Waalaikumsalam Puan. Terima kasih atas Sama-sama Encik Anas. Dan kita juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Azmi, iaitu teknikal kita pada pagi ini ya, insya-Allah ya. Hari ini alhamdulillah, syukur kita dapat bersiaran pada waktunya ya, dan tiada teknikal so far, alhamdulillah. Cuma memandangkan saya berada di luar ya, untuk penonton ataupun mereka yang mengikuti kita, mungkin akan ada tersekat-sekat sikit gambar saya, tetapi suara saya mungkin akan didengar dengan jelas ya, insya-Allah ya. Hari ini kita punya penceritaan perkongsian kita ya, kita nak membawa penceritaan berkenaan dengan pandemik 19 dan apa yang
diura-ura pada baru-baru ini ya. Bukan barulah, kira semalam, sehari lepas, dan kita juga berkongsi dengan kenyataan media mengenai langkah-langkah ataupun sedikit direction daripada Kementerian Pengajian Tinggi ya. So jadi kita nak mengulas sikitlah ya daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang menyatakan bahawa ada kemungkinan besar ya COVID-19 atau pandemik COVID-19 ni, rantaian coronavirus ni akan terputus ya di Malaysia ni ya. So jadi kita nak bersembang lah dengan Cik Ana. Apa pandangan Cik Ana? Cik Ana dengan kenyataan ni yang baru-baru ni memanglah sangat positif, sangat memberangsangkan, membuat ramai orang sangat happy ya, insya-Allah. So bagaimana pendapat Cik Ana mengenai dengan apa yang telah dibicarakan baru-baru ni? Okey, mungkin yang pertamanya tanya jugalah kepada rakyat Malaysia dan juga seluruh penduduk dunia lah, kerana telah menampakkan sedikit kejayaan dalam memutuskan rantaian COVID-19. Tetapi harus diingat sebenarnya objektif yang ingin dicapai oleh pihak berkuasa kesihatan seluruh dunia bukanlah untuk membasmi ataupun meniadakan terus COVID-19 ini, kerana itu adalah satu tugas yang hampir mustahil untuk dilakukan. Tetapi apa yang diharapkan, objektif utamanya adalah untuk melandaikan keluk orang kata infection kan. Jadi bila kita nampak landai ni bermaksud tiada peningkatan ketara kes-kes baru. Jadi ini membolehkan fasiliti atau kemudahan kesihatan digunakan pada kadar yang optimum, dengan sedikit lebihan kapasiti untuk menampung keperluan pesakit COVID-19. Saya rasa itu adalah benda pertama yang kita nak kena fahamlah. Dan apabila kita kata kejayaan itu bukanlah bermaksud kejayaan memutuskan rantaian COVID-19. Kejayaan itu lebih kepada melandaikan keluk jangkitan COVID-19. Jadi bermakna kalau kita nampak dalam 2-3 hari kebelakangan ini, jangkitan di kalangan warga tempatan di dalam Malaysia agak stabil, lebih kurang 20 dan ke bawah. Itu yang tidak mengambil kira beberapa kluster baru yang melibatkan warga asing lah. Okey. Jadi di sini itu yang kita namakan sebagai menghampiri kejayaan. Tetapi kejayaan yang sebenar dalam perang melawan COVID-19 ini adalah apabila kita berjaya mencipta vaksin, dan vaksin ini dapat diberikan kepada golongan-golongan berisiko tinggi. So itu adalah sebenar. Dan setakat hari ini kita agak jauh lah daripada belum lagi mempunyai vaksin, kemungkinan tahun depan. Jadi di antara sekarang dan tahun depan itu kita akan hidup dalam norma-norma baru, di mana kehidupan dalam norma baru kita dapat mengurangkan atau memastikan keluk jangkitan COVID-19 itu dia punya graf tu bersifat landai. Itu Puan. Okey, itu pandangan Cik Anas ya, yang sangat orang kata sangat menarik untuk kita lihat ya. So maksudnya walaupun dia menyatakan rantaian COVID-19 tu akan diputuskan dalam komuniti kita, tapi sebenarnya agak impossible untuk kita orang kata COVID-19 atau coronavirus tu hilang daripada masyarakat Malaysia ataupun masyarakat dunia ya. Kejayaan sebenar apabila kita dapat berjumpa dengan vaksin, barulah kita consider kita mendapat kejayaan sebenar. So dengan cara lain, kita masih perlu memastikan kita mengikut SOP yang ditetapkan ya. Janganlah nanti bila kita tengok numbers tu dah turun, dah pergi kepada 1 digit ya, dan pergerakan antara state dah dibenarkan, kita pun dah lupa ya SOP tu ya Cik Anas ya. So jadi Cik Anas, jadi perkembangan terbaru ni kan, apakah impact yang akan kita rasa ya dari segi education industry tu? Adakah
setengah rakan-rakan kita Cik Ana dekat luar sana kan mengeluh kan, ada juga yang tak dapat bounce back ya. So sebabkan sebelum ni pun memang dah susah nak dapat pelajar ya, dan baru-baru ni rakan kita ya, sebuah institusi di Seremban telah membuang pekerja lebih daripada 10 orang, saya dimaklumkan ya. So jadi apakah kesan seterusnya? Boleh ke keadaan ini membantu kolej yang agak orang kata tak teruk sangat terkesan hari tu untuk bounce back ya? Apa pendapat Cik Anas dari segi kelestarian kolej-kolej ni? Okey, apabila kita bercakap tentang masa depan ini, kita akan bercakap tentang risiko. Jadi ada risiko yang tinggi ataupun risiko yang rendah. Risiko ni adalah kebarangkalian lah. Okey, berdasarkan data yang sedia ada, menunjukkan bahawa di masa depan ini risiko adalah rendah, yang membolehkan ekonomi di sesetengah sektor untuk dibuka semula. Tambahan, kalau kita juga dengar ura-ura kerajaan juga bercadang untuk membuka semula sekolah pada bagi pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan seperti SPM dan sebagainya. Jadi tetapi bukan untuk semua pelajar. Inilah yang kita namakan sebagai pengurusan risiko. Saya ambil satu contoh yang sangat mudah. Apabila kita menggunakan kenderaan sebagai contoh, tentunya kita tak dapat lari daripada risiko kemalangan. Tetapi tidak bermakna kita tidak menggunakan kenderaan langsung. Betul tak? Betul. Jadi apa yang kita buat adalah kita meletakkan peraturan-peraturan dan juga equipment yang tertentu supaya kenderaan kita selamat, supaya bila kita sampai di persimpangan ada traffic light, kita follow traffic light, ada peraturan dan sebagainya. Jadi perkara yang samalah yang kita implement kepada isu yang berkaitan dengan COVID-19, di mana terdapat SOP-SOP yang digubal secara berkala oleh pihak kerajaan untuk memastikan risiko itu kekal rendah dan boleh diurus. So ini adalah satu perkara yang melibatkan pengurusan risiko, dan ianya adalah mustahil ya untuk mengurangkan risiko ke tahap kosong. Okey. Itu dulu untuk kita fahamkan. Jadi apabila risiko berkurangan, rendah dan jatuh ke tahap yang boleh diuruskan, maka kerajaan akan membuat. Jadi kolej-kolej atau rakan-rakan IPTS boleh mengambil peluang ini ya untuk menjalankan aktiviti-aktiviti pemasaran, menjalankan aktiviti-aktiviti PNP. Okey, tetapi harus diingat juga bahawa peluang-peluang yang dibuka ini bukanlah seluas sebelum COVID-19. Okey. So kalau masa sebelum COVID-19 dulu kita kata peluang terbuka luas ya. Kita kata 100% peluang terbuka. Jadi selepas pasca COVID-19 ini, di dalam normal baru ini, mungkin peluang yang tinggal hanyalah 20% ataupun 30%. Okey. Dan di sinilah terdapatnya keperluan untuk para rakan-rakan IPTS dalam industri yang sama untuk bergabung tenaga dan usaha untuk sama-sama saling bantu-membantu mempertahankan industri. So inilah bukanlah masa yang sesuai untuk kita pergi ke pasaran, merebut pasaran dan killing each other kan. So dan kita juga tahu bahawa semasa krisis COVID-19 ini hanya industri yang bertunjangkan teknologi sahaja yang kekal resilient melalui tempoh-tempoh PKP. So di sini kita juga tahu bahawa tidak semua IPTS yang berada dalam industri ini ready untuk adopt all those technology. Kita juga ada yang separa ready. Tetapi sekiranya semua orang bersatu hati
berganding bahu, dan saya rasa kita akan dapat melalui krisis ini dengan lebih baik, Puan. Okay. So maksudnya dari segi education industry tu adalah harapan juga, walaupun orang kata pintu tu terbuka dalam 20-30% ya Encik Anas. So maksudnya kalau kita usaha sikit, kita ada ruang tu ya. Cuma dia perlu disupport oleh teknologi. So jadi kepada rakan-rakan kita di luar sana yang masih lagi merasakan bahawa dia nak balik kepada tradisional, dia tak nak adapt teknologi ni, dia akan agak payahlah sikit ya. Kemudian apa yang saya boleh kongsikan juga ya Encik Ana, saya rasa kan dia punya pendekatan yang kita kena buat adalah, first kita memang kena tahu exact numbers kita lah. Contohnya katalah kita dah mengambil tindakan memberi unpaid leave, ataupun kita dah bagi tindakan kepada staff kita dengan kurangkan gaji contohnya ya, untuk membantu cash flow syarikat ya. Tapi alhamdulillah kita dekat inovatif kita masih bertahan dan kita tidak ada mengambil langkah-langkah seperti itu, dan bersyukur sangat kita warga inovatif sebenarnya kita masih mengekalkan salary pada tahap yang sama dan masih mengekalkan keluarga yang sama ya. Tapi saya tahu ada rakan-rakan kita yang mengambil langkah tersebut ya. So jadi dia perlu mempunyai satu plan yang detail juga dalam memastikan numbers of student yang dia required in case dia perlu melalui perkara ni agak lebih lama sikit ya, sebab kita pernah satu ketidakstabilan ya, disebabkan kita tidak mempunyai satu noktah kepada kemelesetan ekonomi dalam inovatif tu sendiri ya. So jadi daripada pengalaman ni naklah saya share dengan kawan-kawan semua, adalah penting untuk kita memberi satu tarikh bila kita boleh pulih ataupun bila macam mana kita nak hadapi, dan perlu juga kita kongsi dengan semua warga college kita juga ya. Kata inovatif tu berjaya sangat, kita pun masih lagi berusaha keras ya, dan kalau ditengokkan pada waktu ini kita memang mengambil pendekatan yang dinasihatkan oleh Dr. Azian Osman ya Encik Anas, iaitu kita akan restart, reimagine dan realign. So jadi walaupun PKP tu dah berlalu ya, dan kita akan menghadapi satu norma baru, tetapi kita dah start ya untuk planning, untuk memikirkan cara-cara baru ya untuk kita menghadapi market ya. So jadi ini adalah satu langkah yang penting ya Encik Anas, untuk kita memastikan kita mampulah bersaing ya, dan mampu bersaing dan juga memastikan kita mampu untuk menarik pelajar-pelajar ataupun membuat aktiviti pemasaran secara agresif tapi dalam suasana yang sihat. Ini juga adalah penting ya Encik Anas, yang saya boleh nampak lah apa yang kita buat di inovatif ya. So jadi di inovatif, kalau kita nak cerita pasal restart, apa yang kita buat, kita start target baru. Itu nombor satu ya Encik Anas. Maksudnya kita kena ada satu number baru lah. So kita kena tengok apa yang kita mampu, apa yang kita ada, resources yang kita ada, kemampuan yang kita ada, teknologi yang kita ada, dan kita set satu realistic numbers baru, target baru. Dan bila kita reset atau restart benda ni, kita make sure kita communicate dengan the entire warga inovatif. Ya, semua warga inovatif kena tahu apakah kita punya direction ya, apakah kita punya target baru apabila kita sampai Disember 2020 nanti ya. Dan dari segi pengajaran dan pembelajaran juga kita ada sedikit adjustment ya Encik Anas. Apabila dinyatakan bahawa Januari 2021 baru boleh ada face to face atau classroom based tu ya. So ini adalah benda-benda yang kita rasa kita kena buatlah satu
orang kata discussion, brainstorm, kita kena sama-sama lah bersama-sama lah dengan semua warga college ataupun warga inovatif contohnya, untuk kita memastikan kita ada satu alignment. Saya nak minta maaf sangat-sangat ya, saya terlupa silentkan saya punya phone ya. So sekarang saya akan silentkan. Okay. So jadi inilah yang kita nak kongsi pada hari ini ya, mengikut kepada ketetapan yang telah dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ya. So jadi apa yang saya nak kongsi juga ya, Encik Anas ya dekat sini, saya nampak ada sesetengah pihak tu Encik Anas, dia rasa macam kita dah bebas tau Encik Anas. Dia rasa macam kita dah balik ke normal, kita dah boleh orang kata ikut apa yang kita patut buat macam biasa, hari-hari biasa ya. Dan kita lihat mereka macam rasa nak pergi duduk di luar ya, ataupun minum-minum di luar beramai-ramai ya, duduk dalam kumpulan yang besar-besar ya. Apa pandangan Cik Anas dari segi perkara macam ni? Apa yang sepatutnya kita warga inovatif dan warga Malaysia sepatutnya ambil iktibar dari perkara ni? Okey, yang pertamanya of course sebelum ini apabila sempadan negara masih belum ditutup, jadi orang ramai bebas keluar masuk daripada luar dan dalam negara, tentunya risiko jangkitan itu adalah sangat-sangat tinggi, dan kita juga tidak tahu rakan-rakan yang kita berjumpa ini atau saudara mara yang kita berjumpa ini, mungkin ada di antara mereka expose ataupun mereka sendiri pernah ke luar negara dan balik. Itu satu perkara. Kenapa isu luar negara dan dalam negara ini menjadi satu benda yang penting? Kerana kerajaan Malaysia tidak mampu untuk mengawal perilaku ataupun exposure kepada kawasan-kawasan yang berada di luar Malaysia. Tetapi apabila kerajaan telah mula menutup pintu sempadan pada bulan 3 yang lepas, dan sehingga sekarang kita risiko jangkitan di dalam negara itu berkurang dengan signifikan ya. Jadi sebab itulah kita dapati yang kedai-kedai mamak mula dibuka kepada orang ramai, dan tetapi harus diingat hanya mereka yang datang dari keluarga yang sama sahaja boleh duduk semeja. Kalau kita berjumpa dengan rakan yang datang daripada bukan rumah yang sama, rumah lain, jadi kita kena duduk meja berasingan dengan jarak 1 meter. Itu mungkin perkara yang kebanyakan orang tak terlepas pandang. Betul. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga pemeriksaan terhadap warga-warga asing. Dan kita tahu sebenarnya warga asing di Malaysia ini tempat tinggal mereka agak cramp. Jadi ada juga tempat tinggal yang tak higienik ya. Jadi itu merupakan orang kata apa, meningkatkan risiko jangkitan. Jadi kalau ada salah seorang yang terkena jangkitan, perkara jangkitan dengan kawan-kawan yang lain tu akan berlaku dengan sangat pantas. Dan sekiranya mereka ini juga memasak makanan untuk kita, tentunya ada risiko untuk mereka ini menjangkiti kita ya. Jadi saya ingin nasihatkan kepada orang ramai yang tidak ada orang kata apa sebarang perkara penting yang nak dibincangkan kan, tak payahlah pergi, tak payahlah keluar dan berjumpa, melainkan sekiranya anda memang ada business deal yang selama ni dah tertangguh selama 3 bulan dan mungkin disebabkan pertemuan ini tidak berlaku, maka tidak dapatlah business deal tu dijalankan, dan akhirnya akan menyebabkan kewangan syarikat terumbang-ambing dan pekerja diberhentikan. Unless terjatuh dalam kategori ini, maka tak sepatutnya lah orang ramai nak sia-siakan, nak risikokan diri sendiri keluar nak buat apa kan, tanpa ada apa orang kata apa return ataupun benefit. Itu yang saya nampak lah. Of course pagi tadi saya pun melihat di sekitar Shah Alam, boleh dikatakan kebanyakan kedai makan di sana
penuh mungkin dalam 80% ke 70%. Tetapi saya juga melihat yang meja makan itu memang disusun dengan betul dan penjarakan sosial itu memangnya ada. Cuma sedikit teguran kepada pengusaha makanan ini, mereka tidak menitik beratkan pengambilan suhu badan, merekodkan kedatangan pelanggan dan juga nombor telefon mereka di dalam buku. Maknanya nak masuk boleh masuk terus kan. Suhu badan pun tak ambil. So yang ni adalah satu pelanggaran yang jelas lah, SOP. Jadi itu meningkatkan risiko jangkitan. Jadi kita ni sebagai pengguna, yang pertamanya tak perlu pergi kalau tidak ada sebab yang kukuh kan. Jangan ambil risiko sia-sia. Okay? Tetapi kita perlu pergi juga, sebab kalau tak nak jumpa di mana kan. Kalau jumpa di pejabat mungkin berisiko, jumpa di rumah pun berisiko untuk anak isteri dan keluarga di rumah kan. Jadi terpaksa jumpa di tempat awam. Boleh. Tetapi sekiranya anda melihat kedai itu tidak mengambil remeh SOP yang diberikan oleh kerajaan, tidak mengambil suhu badan dan sebagainya kan, bermakna kedai itu sangat berisiko untuk anda masuk. Risiko sangat tinggi. Jadi mungkin kita sebagai pengguna tak sepatutnya menyokong pengusaha-pengusaha yang seperti inilah, Puan. Betul. So jadi sebenarnya disiplin tu kena datang dari diri sendiri ya, Encik Anas. Maksudnya mungkin apa yang kita boleh share lah, kalau warga inovatif, kalau kita boleh nasihatkan, janganlah kita termasuk dalam golongan yang macam ni, sebab diri kita sendiri tu kena ada disiplin. Satu, kita tak boleh sokong kepada mereka yang tidak mengikut SOP ni ya. Sebab SOP ni penting sebenarnya, sebab kita tak tahu di mana akan orang kata akan ada kluster-kluster baru ni kan. Sebab memandangkan pandemik ni dia tak boleh hilang dalam komuniti kita secara 100%. So kita mesti mengambil langkah-langkah sendiri untuk memastikan kita tidak menjadi penyebab lah kepada orang kata berlakunya penyebaran ya virus ni ya. Dan juga kita juga kena fikir ahli keluarga kita. Itulah sedikit kesalahan jugalah daripada saya bila saya tengok ada mereka ni macam mengambil sambil lewa, baru tahu yang ada turun sikit dah excited kan. So jadi ini adalah perkara-perkara yang saya rasa agak membimbangkan jugalah ya. Tapi saya rasa kita dari segi perspektif inovatif, kita hanya minta keluarga inovatif, dan untuk diri saya sendiri jugalah Encik Anas ya, untuk mengelakkan lah ya, untuk memastikan kita tidak support ya benda-benda yang macam ni, untuk memberitahu secara indirectly apa yang berlaku tu tak betul ya. Encik Anas, kita juga nak bincangkan kan. Saya sedikit tambahan lah. Ya Encik Anas. Nasihat kepada rakyat Malaysia kan, sebab saya nampak ramai yang beranggapan tak apalah, kerajaan kan ada kan, kerajaan kan boleh. Itulah. Okey, ini saya nak bagi satu gambaran lah. Kalaulah anda semua yang beranggapan kerajaan tahu semua dan boleh melindungi anda, okey, sekiranya anda kena COVID-19 dan gagal sembuh ya, dekat batu nisan tu bukan tertulis nama kerajaan Malaysia. Nama anda yang akan ditulis di batu. Betul. Wah, sangat pedas. Berasa terbakar. Ya, itu betul ya, sebab kita tak boleh lah, kesihatan kita pun kita nak letak pada kerajaan kan. Ya, itu tak orang kata tak logik pun, tak masuk akal kan. Kesihatan kita lah jaga, kesihatan keluarga kita lah jaga kan. So jadi ini perkara yang saya rasa sepatutnya jangan diambil sambil lewa lah oleh semua pihak kan. Tadi pun saya nak share juga dengan Cik Anas, saya sebenarnya pagi tadi pergi ke Pasar Borong kan. So saya ingat Pasar Borong ni pada waktu macam ni tak ramai lah dah orang kan.
Tapi sebenarnya to my surprise kan Cik Anas, ramai sangat orang di Pasar Borong kan. Dan yang paling peliknya bila saya tengok orang pergi ke Pasar Borong tu, bukannya beli barang, orang ke Pasar Borong berfikir nak beli barang yang banyak lah. Kalau nak beli ayam tu macam ayam 4-5 ekor Cik Anas. Tapi saya tengoklah makcik tua umur 60 tahun tolak tu kan, tak tahu lah mungkin 50 tahun tapi nampak macam very elderly people, just nak beli barang mungkin dalam orang kata 2 plastik bag saja. Ini adalah satu saya pun terfikir, tak takut ke dia all ni kan. Ini adalah satu benda lah yang saya rasa, saya personally macam rasa wah terror juga dia all ni semua kan. Lepas tu yang kedua yang saya rasa yang saya share lah, dan kalau boleh mereka yang mendengar ke yang nak pergi ke Pasar Borong ke, mungkin boleh ambil lah precaution ni juga. Sebab dia memang nak masuk sana dia ikut peraturan. Maksudnya dia akan bagi setengah pihak je masuk supaya dalam tempat tu tak penuh orang. Tetapi ada satu benda dia tak tengok tau Encik Anas. Dalam pembarisan tu, dia dah tak ada distancing. Rapat-rapat. Sekarang kerajaan kata tak payah pakai mask. So, semua orang tak pakai mask So jadi ini adalah satu saya rasa yang tak sepatut berlaku lah. Yang tak sepatut berlaku di kalangan kita, terutamanya kita ni nak kata, orang kata tak melalui waktu yang takut tu, kita dah melalui kan. So jadi bagi saya, janganlah kita cuba orang kata ambil sambil lewa dan senang sebab virus ni bukan suatu yang dia agak ni lah. Virus ni dia memang tak pernah ada virus macam ni yang boleh berjangkit dengan cepat, boleh hidup di luar hos dan dia boleh spread dengan cepat So jadi saya kepada warga inovatif lah, kalau yang mendengar, kalau setakat nak beli seekor 2 ekor ayam pergi kedai biasa pun tak apalah. Elakkan daripada tempat yang ramai sangat Cik Anas. Itu kan mahal sikit je kan, daripada dalam Pasar Borong tu kan, mungkin tak berbahaya. Dan Pasar Borong pun kita tahu kan banyak warga asing kat sana kan. So jadi itulah saya sedikit kesalahan lah pagi ni. Saya tengok sampai bila tengok orang baris tu, saya pun ambil keputusan tak payahlah kan. Saya pun tak nak lah berada pada kawasan yang saya pun tak pasti. Lepas tu saya pun rasa macam nak kena kuarantin pula diri saya. So itu je lah yang saya rasa, yang saya kongsikan, yang saya nampak lah masyarakat rata-rata kan tidak mengambil sambil lewa lah saya rasa kan. Itu sedikit kesalahan lah daripada saya. Cik Anas, kita nak cerita sikit pada Cik Anas since Inovatif ni adalah sebuah international college dan kita memang ada international student kan. Dan sebelum ini Inovatif dari segi dia punya ekonominya, international student tu contribute before memang paling tinggi 80%, kemudian turun kepada 50%. Dan baru-baru setahun 2 tahun kebelakangan ni dia dah tinggal dalam 30% dan sekarang semakin menurun kepada 20%. Apakah pandangan Cik Anas dari segi contributions from the international keadaan inovatif tu sendiri? Okay, international market ni sebenarnya is a bit tricky. Sebab sebelum adanya COVID-19 lagi memang sudah ada krisis berkenaan dengan international student, di mana lebih ramai international student yang masuk ke Malaysia bukan student. Maknanya dia masuk tu bukan sekadar nak belajar tetapi dia ada niat lain kan. So itu maknanya sebelum COVID ni pun dah ada krisis tu, di mana sukar bagi pihak kerajaan dan institusi untuk nak mengkelaskan yang ni yang mana, yang ni yang mana. Sebab kita tak tahu apa niat orang. Bila dah masuk, tak datang kelas dan sebagainya, tak nak bayar yuran, hilang, dia punya niat-niat yang lain untuk dia masuk ke Malaysia.
Yang itu dulu. Hmm. Dan yang keduanya, kita tak ada masalah untuk membangunkan semula international market. In fact, semasa COVID-19 ini adalah waktu yang terbaik untuk kita penetrate di international market. Disebabkan negara-negara dunia pertama ataupun negara-negara destinasi pendidikan global menutup pintu mereka kepada international student. Apabila student nak pergi ke Australia tak boleh, nak pergi ke UK pun tak boleh, nak pergi ke US pun dah tak boleh kan. So, ini adalah masa yang sangat bagus ya untuk kita penetrate international market. Tetapi kita perlu membezakan di antara student yang genuine dan yang tak genuine ini. Okey. Jadi yang saya dapati, pengalaman saya apabila berhadapan di antara student genuine dengan tak genuine ini, kita akan dapati yang genuine student ini tak akan ada masalah untuk menyelesaikan tugasan secara online. Sebab niat dia tu memang nak belajar. Kan, kita bagi macam ni dia boleh buat, bagi macam ni dia boleh buat dan sangat responsif. Kita hantar email, dia akan balas dalam masa 1 atau 2 hari. Student yang tak genuine ni, dia perangai dia macam ni. Kita hantar email, dia tak berapa faham, bahasa Inggeris dia pun tak berapa lancar dan dia akan ada banyak-banyak alasan. Itulah ini. Okay. Jadi kita boleh menggunakan masa ini, orang kata apa, online learning ni sebagai orang kata apa, salah satu marketing strategi untuk penetrate market-market international dan dalam masa yang sama menggunakan online learning strategi ni untuk filter student-student yang tak genuine. Jadi apabila kita buat macam tu, sebagai contohlah, katakanlah Innovative International College boleh ya memberikan online learning secara percuma ataupun secara bayaran minima kepada negara-negara target market kita. For example so dalam masa COVID-19 harga dia sekian murah ataupun percuma. Jadi apabila orang tu dah start belajar dan mungkin telah mengumpul sehingga 30 jam kredit, by the time pelajar ini complete let's say 30 jam kredit, mungkin kita dah berada di tahun 2021 di mana sempadan kita dibuka semula, di mana tiada lagi di mana vaksin telah ditemui. Jadi mereka boleh datang ke Malaysia untuk menghabiskan baki jam kredit tersebut. Bermakna kita dah daripada awal lagi dah buat satu marketing, kita dah ada kolam kita ternak kita punya kolam ini, bagi dia free education ataupun education yang sangat berpatutan dan datang ke Malaysia. Itu satu cara. So apabila kita bercakap tentang international market ini juga, inilah di mana kita juga boleh penetrate market-market yang baru, seperti yang bukan market tradisional Malaysia lah, seperti Eastern Europe, Middle East. Sebab sekarang ni semua orang ada kat rumah kan, negara dalam lockdown. Jadi daripada dia buang masa tengok Facebook, tengok YouTube dan this memang dah bosan Netflix, better secara online. Betul. So saya rasa pendekatan yang Cik Anas cuba introduce dekat sini akan berkesan, sebab kalau kita boleh orang kata buat satu joint venture ataupun satu MOU dengan institusi-institusi di negara, di luar negara, dan dia boleh jadi sebagai kita punya partner, dan since kita dibenarkan membuat juga secara online, kita boleh direct access kepada pelajar tu sendiri dan pengajian secara percuma atau dengan minimum fees tu akan dapat menarik pelajar-pelajar ni ya Cik Anas. Ya, betul. Dan by the time dia complete 30 credits, 45 credits tu kita dah masuk ke tahun baru dah 2021. Dan insya-Allah by that time kita dah boleh mampu ya untuk membawa mereka ke Malaysia. So jadi ini adalah satu pendekatan yang menarik Encik Ana sebenarnya. Ya. So jadi untuk Malaysia yang untuk mereka rakan-rakan kita yang mempunyai
license untuk mengambil pelajar antarabangsa seperti kolej antarabangsa inovatif. So maksudnya kita sepatutnya mengambil langkah yang sebegini ya untuk memastikan kita punya source of income atau revenue kita yang 20%, 30% atau setengah-setengah rakan kita sampai 50%, 60%, 70% daripada international market masih boleh continue dia punya business di international market ya Encik Anas. So ini satu yang menarik konsep ni Encik Anas. Mungkin kita boleh kupaskan dengan lebih mendalam sikit dari segi apakah karakteristik negara yang kita boleh tengok Cik Anas. Contohnya, adakah negara yang mempunyai satu infrastruktur internet yang bagus ataupun negara-negara yang dah memang melihat Malaysia ni sebagai hub education mereka. Contohnya negara yang kita tahu memang nak datang Malaysia dan belajar di Malaysia adalah seperti Indonesia, seperti negara China, seperti Bangladesh ya, dan beberapa negara di Afrika. So jadi ini adalah negara-negara yang memang look up dan memang in fact negara-negara seperti Kazakhstan, Uzbekistan, komponen-komponen Russia terdahulu tu juga melihat Malaysia sebagai education hub. Apakah karakteristik yang kita boleh gariskan untuk kita jadikan pedoman atau panduan untuk kita lakukan pemasaran di peringkat antarabangsa ni Encik Anas? Okey, baik. Yang pertama sekali kita kena faham di peringkat antarabangsa degree ataupun award yang internationally recognized adalah di peringkat sarjana muda, bachelor. Jadi agak jarang untuk international student datang untuk mengambil program diploma. So itu nombor satu. Dan yang keduanya, disebabkan sistem pendidikan Malaysia ini adalah global dan diterima di seluruh dunia, ramai orang yang datang ke Malaysia ini untuk mengambil diploma tetapi bukan nak habiskan di situ, sebagai entry requirement untuk buat top up degree. Betul. Okey, so di sinilah wujudnya peluang kepada kolej-kolej seperti inovatif untuk mendapatkan articulation dengan universiti-universiti lain bagi program degree mereka, because ini yang paling mudah dahulu. Kalau kita nak program mereka secara franchise mungkin ambil masa yang lama, tetapi articulation something yang kita boleh buat satu articulation untuk setiap minggu. Kita boleh target macam itu. Jadi apabila kita marketkan program ini di peringkat international, kita tak marketkan diploma, kita marketkan pathway kepada program-program yang ditawarkan di negara lain macam articulation tersebut. Sebagai contoh, katakan kita mempunyai satu articulation dengan universiti di Australia untuk top up degree di sana yang menerima diploma in business admin inovatif sebagai orang kata equivalent to 2 tahun pembelajaran untuk program sarjana muda mereka. So ini akan menarik minat pelajar-pelajar antarabangsa untuk datang ke inovatif sebagai pathway kepada universiti di Australia tersebut. Kerana untuk mereka ke Australia sekarang agak sukar disebabkan COVID-19, tetapi pathway-nya sudah ada di Malaysia. Jadi itu adalah satu strategi yang amat pentinglah untuk kita roll out. Okey, itu berkenaan dengan produk. Dan apabila kita ingin melihat market apakah yang kita ada sekarang, kita perlu melihat kepada GDP per kapita. So untuk nak tahu sama ada negara tersebut memandang tinggi Malaysia atau tak, kita tengok kepada GDP per kapita. Kalau negara mereka mempunyai GDP per kapita lebih tinggi daripada Malaysia, tentunya agak sukar untuk mereka memandang tinggi sistem pendidikan Malaysia. Sebab di negara mereka, sistem pendidikan mereka mampu melahirkan graduan yang lebih kaya dan lebih berpendapatan lebih tinggi. Tetapi sekiranya kita lihat negara-negara lain yang mempunyai GDP per kapita
kurang daripada Malaysia, lagi jauh jarak itu lebih tinggi pandangan mereka terhadap Malaysia. Okey, dan di sini juga akan ada dua perkara yang kita kena ingat. Tentunya terdapat negara lain yang mempunyai GDP per kapita yang lebih tinggi daripada negara kita. Dan tentunya negara-negara ini lebih memandang tinggi terhadap negara-negara tersebut seperti Australia, UK, Finland, Amerika Syarikat kan. Tetapi disebabkan harga yang ditawarkan di negara tersebut terlampau tinggi, tukaran mata wangnya terlampau tinggi. Jadi mereka mungkin tak mampu untuk belajar selama 4 tahun di Australia sebagai contoh. Maka mereka memilih Malaysia sebagai satu pathway untuk program akhir di Australia. Sebagai contoh, mereka ingin melakukan program Bachelor in Business Admin di Australia, tetapi tak mampu disebabkan mereka kena tinggal selama 3 tahun di Australia. Dan juga yuran yang sangat tinggi, lebih kurang 10,000 Australian dollar setahun. Tetapi sekiranya mereka datang ke Malaysia dulu, completekan kita punya diploma in business admin, and our diploma ini boleh digunakan sebagai entry requirement kepada program BBA di universiti di Australia tersebut ke tahun akhir mereka. Tentunya ianya akan mengurangkan lagi yuran pengajian pelajar tersebut, lebih kurang 50% kan. Betul. Jadi di situlah hadirnya lahirnya keperluan Malaysia sebagai negara yang menjadi pengantara kepada negara-negara lain. So kita ni become portal kepada pendidikan. Kita jadi tempat untuk stepping stone dia, ya. Sebab sebelum ni pun memang kita terkenal sebagai tempat yang memberi pendidikan yang murah, ya. Contohnya kalau degree kita 40,000 sahaja, RM40,000, RM50,000. Kalau ditukar ke dalam dolar masih lagi dalam $15,000, ya. So itu sangat jauh murah berbanding kalau pelajar kena pergi ke luar negara dan belajar dan perlu spend, ya. Kalau ke UK tu sampai orang kata dalam dolar, boleh kita cakap dalam $40,000, $50,000, ya. Lebih kurang dalam RM100,000. So jadi pilihan untuk belajar terlebih dahulu di Malaysia tu adalah satu pilihan yang terbaik. In fact Malaysia ni pada awal-awal tahun 20, orang kata 2010, 2011 itu kita memang sangat terkenal sebagai orang kata transit lah, ya, tempat untuk kita belajar untuk jimat dan kemudian final year kita akan pergi ke negara-negara seperti Australia dan juga ke UK. Melalui program-program kita, ya, Cik Ana, seperti program diploma kita sendiri ataupun program-program berbentuk franchise seperti program berbentuk 3+0, 2+1, ya, 1+2. Ini adalah bentuk-bentuk program yang sangat popular satu masa dahulu, ya. Mungkin pendekatan yang perlu diambil, ya, oleh kementerian ataupun rakan-rakan industri kita adalah untuk mempopularkan semula, ya, program-program yang berbentuk sebegini, ya. So macam Cik Ana cakap, kita buat articulation, kita buat arrangement, kita buat credit transfer, kita buat perhubungan agreement ataupun memorandum of understanding sebegini akan mampu, ya, membantu kita meningkatkan daya pasaran kita di peringkat antarabangsa, ya, Cik Anas. So ini adalah satu perkongsian yang sangat menarik, Cik Anas. Sebenarnya kalau kita tengok dengan secara detail tu adalah sangat-sangat menarik, ya. Kalau kita tengok rata-rata, ya, Cik Anas, pelajar daripada luar negara yang masuk ke, yang keluar, ya, dan belajar di luar negara dalam lebih kurang 300 ke 400 ribu pelajar, ya, yang akan keluar dan belajar di luar negara, ya. So jadi daripada sini jika Malaysia fokus untuk orang kata 10% pun kita dah melihat kepada lebih daripada 40,000 pelajar untuk datang dan belajar di Malaysia sebagai dia punya destinasi pilihan untuk education, ya. Betul.
So ini adalah menarik. Seperti kita pun tahu yang Cik Anas, kalau Australia dia kata untuk pelajar dia hanya akan buka pada tahun 2023. Itu adalah satu masa yang sangat lama ya untuk pelajar untuk tunggu kalau dia nak pergi ke Australia. So Malaysia adalah pilihan yang terbaik untuk pelajar-pelajar ni sebenarnya ya. So bagaimana kita menyampaikan maklumat, bagaimana kita membuat aktiviti pemasaran tu juga adalah penting ya Encik Anas ya. Encik Anas, bagaimana pula dengan pelajar-pelajar Malaysia kan yang memang selalunya kita ada lebih kurang dalam 100,000 yang mungkin kurang saya rasa, tapi rata-rata statistik menunjukkan dalam lingkungan itulah yang pergi ke luar negara untuk meneruskan pengajian ya, sama ada di peringkat akhir ataupun di peringkat tahun pertama sendiri ya Encik Anas. So bagaimana pandangan Encik Anas kepada pelajar-pelajar Malaysia? Apakah mereka masih perlu untuk keluar negara untuk meneruskan pengajian mereka, ataupun mereka boleh just orang kata berada di Malaysia dan habiskan pengajian mereka di Malaysia sahaja? Okey, inilah satu lagi peluang yang terbuka luas lah saya anggap kepada IPTS yang ada di Malaysia ini. Terutama sekali mereka yang mempunyai program-program persediaan ke luar negara dan juga mereka-mereka yang mempunyai franchise program yang membolehkan pelajar itu belajar di Malaysia dan juga di luar negara. Ya. So, dia apabila negara-negara ini menutup pintu sempadan kepada pelajar dan juga walaupun sempadan itu dibuka, tentunya parents merasakan agak khawatir untuk menghantar anak mereka ke luar negara. Pada masa sekarang, tentunya mereka akan memilih untuk menjalankan program-program persediaan di dalam negara terlebih dahulu ataupun program-program franchise yang berada di dalam negara. So ini peluang yang amat luas lah terbuka kepada IPTS yang menawarkan program-program tersebut. Sebab kita tahu setiap tahun lebih kurang 10 ke 80 ribu rakyat Malaysia lepasan SPM akan berangkat ke luar negara untuk menyambung pelajaran. So pada waktu ini mereka ini yang terdiri daripada golongan T20 tidak dapat berbuat demikian dan mereka ini mencari-cari peluang program-program luar negara di dalam Malaysia itu sendiri. Jadi kalau Innovative International College, kita mungkin dah ada program Canadian Pre-University Program. So mungkin juga adalah satu benda yang perkara yang bagus untuk kita lihat sama ada kita nak menawarkan semula program tersebut atau tidak. Dan kita juga ada program-program yang seperti Diploma Tourism Management yang ditawarkan melalui program Blue East Program. Itu juga adalah satu program yang menarik Encik Anas, di mana belajar di Malaysia dan berkejaya di Jepun. Ini juga boleh menepati expectation kepada mereka yang memang bercita-cita untuk belajar ke luar negara Encik Anas. Ya, betul. Untuk makluman audiens, saya rasa saya punya internet ni tak berapa bagus. So gambar saya tu macam statik dah, tapi suara saya boleh didengar dengan baik ya. So jadi saya harap kita boleh teruskan dan boleh mendengar saya punya perbincangan atau perkongsian dengan Cik Anas ni. Saya minta maaf sangat-sangat sebab saya berada di luar sekarang ni ya. So jadi Encik Anas, untuk makluman semua, saya tak berapa boleh buat engagement dengan siapa yang menonton kita pada hari ini sebab saya bersiaran langsung menggunakan handphone saja Encik Anas. So jadi saya tak pasti siapa menonton. Saya yakin yang berada bersama dengan kita mestilah di antara mereka yang setia mengikut kita seperti Cik Am. Assalamualaikum Cik Am. Jefferson. Assalamualaikum Jefferson, dan juga Mr. Ravi, kita punya pengarah kita yang sangat setia yang dari Singapura dan menonton kita pada waktu ini ya. So jadi dan lain-lain warga inovatif, Puan Yahurin, mungkin mereka-mereka daripada bersama kita pada pagi ni insya-Allah ya. Saya mungkin boleh bacakan sedikit komen-komen yang ada.
kita ada komen yang pertama daripada Puan Yahurin. Good morning Puan and Encik Anas. Jefferson, good morning all innovative family. And kita ada Encik Am, salam IIC. Encik Rahman, salam dan selamat Hari Raya. Oh, masih berhari raya Encik Rahman. Oh, Encik Rahman, semangat. Dan dia kata kita jaga kita. Baik Encik Rahman. Dan kita ada juga daripada Mr. Ravi. Anas, you are right. International market is a captured market now because of lockdown. Itu daripada Mr. Ravi. Yes, I think pendekatan Encik Anas bagi tahu tadi pasal minimum fees dan juga free adalah approach yang sangat-sangat bijak. Kalau kita boleh buat online 30 kredit secara percuma, ini adalah satu approach yang sangat-sangat menarik untuk kita bagi perhatian untuk idea sebegini, insya-Allah. Okey Encik Anas, kita dah hampir akhir dah kepada siaran kita pada pagi ni. Kita nak ucap terima kasih sangat kepada Azmi. Encik Manas, kata akhir daripada Encik Anas kepada semua audiens yang mendengar kita pada pagi ni dan kepada rakan-rakan industri kita di luar sana. Okey, mungkin saya nak berkongsi sedikit dengan rakan industri. Dulu Innovative International College ada sedikit masalah, kita ada kekurangan pelajar dan sebagainya. Tetapi apa yang kita buat untuk naik pada masa tersebut adalah berkolaborasi dengan rakan-rakan industri. Jadi memang umum mengetahui di saat krisis dan di mana-mana zaman sekalipun, apabila adanya krisis, we stick together, collaborate with each other, insyaAllah kita dapat orang kata mendepani krisis tersebut. Macam mana kita nak collaborate? Kita boleh collaborate dengan berbagai-bagai cara. Sekiranya anda mungkin mempunyai ruang-ruang asrama yang kosong, boleh kita collaborate dengan college yang kurang mempunyai asrama. Dan juga sekiranya ada kelas, kita boleh collaborate dari segi sharing of facilities, sharing of lecturers, banyak benda yang kita boleh buat. Sebagai contoh lah, kalau ada setengah college yang merasakan tidak dapat untuk deliver program mereka secara online, mungkin mereka boleh meminta pelajar mereka untuk masuk ke dalam online kelas di college inovatif sebagainya, dan kita boleh buat transfer kredit, arrangement untuk transfer kredit tersebut. Program boleh. Management program yang saya rasa semua college, semua program mempunyai subjek-subjek berikut. Tentunya boleh kita collaborate, tetapi itulah bila kita nak collaborate ni, sebab dulu kita tengok we see each other as enemy kan, jadi mungkin agak sukar, tetapi percayalah, sekiranya kita boleh sit down, duduk bersama-sama tanpa ada rasa prejudice dan sebagainya, insya-Allah kita boleh berjaya bersama-sama. Itu kepada rakan industri dan juga kepada rakan-rakan pengajar, pensyarah, because kita sekarang nak masuk ke digital world, online platform, adalah amat penting untuk kita upgrade ilmu kita berkenaan dengan creating an engagement content. So makna konten yang kita create itu sangat menarik, sangat tak boring untuk pelajar tengok dan tengok lagi kan. So itu adalah salah satu saranan lah saya nak ajaklah semua pensyarah-pensyarah, pengajar-pengajar untuk attend lah apa-apa kelas yang ada, nak pergi ke master ke, nak pergi ke program short courses ke, pergi. So inilah masanya untuk kita upgrade, sebab kita perlu restart semula business higher education ni. Seluruh industri will be disrupted. Ya, betul. So jadi apa yang kita nak bagi tahu kepada semua insya-Allah Encik Ana, terima kasih kata akhir Encik Ana pada rakan industri dan juga para akademik dan juga kepada mereka dalam industri education we need to change we need to adapt and then we have to be fast So jadi dia tak boleh lagi fikir-fikir, dia tak boleh lagi nak timbang-timbang sebab sekarang dunia berubah dan perubahan tu sangat cepat. Dan kita kena adapt dan kita pun kena berubah pada rakan industri kita. Kalau seperti yang Encik Anas bagi tahu, kalau ada permasalahan, kita membuka pintu kita untuk berbincang contohnya perkongsian resources
dan apa-apa bentuk yang kita boleh bantu satu sama lain. Ini adalah satu pendekatan yang baik ya. Dan yang keduanya memang kepada para akademik tu memang saya seperti Cik Anas juga ingin menasihatkanlah mereka supaya siapsiagakan diri dengan ilmu digital ni, sebab susah kita nak bercerita untuk balik kepada normal lama ya, sebab kita akan hidup dalam new normal dan kita kena adapt dan kita need to adapt fast ya. Dan kita tak boleh tunggu orang ya. Kadang-kadang setengah kita ni tunggulah pihak management bagi tahu nak buat macam mana, tunggulah akademik nak cakap macam mana, tunggulah, dia tak ada. Dekat sini semua mesti orang kata mula daripada diri kita, dan untuk kita memperbaiki mutu pengajaran kita, kita nak memperbaiki mutu engagement kita, atau pihak pengurusan sendiri pun nak memperbaiki mutu pengurusan dia kena berubah ya. So, saya sendiri pun cuba mengambil pendekatan walaupun tak pandai digital, pakai jugalah ya. Dan untuk makluman semua juga, UKM ya, walaupun dia mengajar pasca siswaza peringkat PhD sekalipun, walaupun dibenarkan datang ke kampus, mereka masih belum bersedia ya untuk menerima pelajar untuk hadir ke kelas. So masih lagi pelajar perlu melakukan pengajian di atas talian ya. So jadi janganlah kita rasa pengajaran di atas talian ni dalam bentuk sementara, sebab saya yakin dia akan berlanjutan mungkin dalam 1 atau 2 semester lagi, dan selepas itu mungkin dia akan menjadi satu norma baru, tetapi adalah suatu benda yang biasa untuk kita buat. So jadi kita perlu melengkapkan diri kita dengan ilmu-ilmu digital. Dan kalau macam inovatif, kita juga ada pendekatan gamification ya. So jadi mereka yang ada cita-cita berminat dengan dunia IT, this is the right time for you to move into that and then continue belajar dan terus belajar. Dan kita bersyukur ya, kita sangat-sangat bersyukur. Kita ni rakyat Malaysia, negara kita dari segi internet infrastruktur kita sangat bagus berbanding negara-negara lain, berbanding negara jiran kita pun ya. So insya-Allah kita mampu ya, kita mampu melakukan peralihan ni ya dengan baik dan sempurna insya-Allah. Tetapi yang paling penting kita kena tanya diri kita, kita ni nak berubah ke tak ya? Kita nak ambil tak perubahan ni ya. Sebab kita tak boleh terus-terus menentang, sebab kita tak mampu menentang suatu yang besar ya. Orang kata bila ada satu perubahan besar berlaku di dalam dunia kita, di peringkat antarabangsa, satu dunia berubah, kita tak mampu untuk kita orang kata menghalangnya. So jadi apa yang patut kita ambil, pendekatan kita yang paling bagus adalah kita sendiri kena berubah ya. Dan we need to improve ourselves ya, insya-Allah. Okey Encik Anas, sampai sini dulu kita bersama bersiaran langsung pada pagi ni. Terima kasih sangat-sangat kepada teknikal saya Azmi ya, dan saya ingin mendoakanlah semua warga Malaysia, warga inovatif, pelajar inovatif agar diberi kesihatan dan keselamatan insya-Allah. Kepada mereka yang di luar sana, saya sekali lagi ingin mengambil kesempatan ni lah menasihatkan, marilah kita bersama-sama memastikan walaupun kita rasa kita agak selamat sekarang, pastikanlah kita melakukan apa saja aktiviti kita itu mengikut SOP yang telah ditetapkan ya. Marilah kita daripada diri kita sendiri ya, jangan kita nuding jari pada orang ya. Kita mula dengan diri kita sendiri. InsyaAllah kita doakan dengan ada perubahan dari kita ni, dia akan membawa manfaat kepada ramai. Kalau tiada sumur di ladang, ke rumah saya marilah mandi. Kalau tiada umur yang panjang, di pintu syurga kami menanti insya-Allah. Terima kasih Encik Anas. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.